Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan satu video untuk diberikan reaction. Saya kira video ini juga bermanfaat untuk kita upgrade ilmu kita. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Zanbal adalah pemakaman para aulia dan ada beberapa sahabat yang meninggal dalam perang Badar dimakamkan di Zanbal. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasid, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Faqih Muqaddam berkata, "Ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir. Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Dia dekat dengan orang soleh bukan semasa hidupnya, dia dekat ketika dia sudah wafat, kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh, dapat syafaat. Bagaimana ketika kita masih hidup, kita dekat dengan orang-orang soleh, kita dekat dengan para ulama. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan sama-sama. Sebelum ini saya ada react juga beberapa video berkaitan tentang CD Faqih Muqaddam dan ada satu dakwaan yang dikatakan diambil daripada Bahar bin Smith juga, tapi diriwayatkan oleh cerita itu anak murid dia iaitu Habib Rehan, yang mana cerita tentang CD Faqih Muqaddam ini dapat melakukan mi'raj sebanyak 70 kali setiap malam. Dan anda boleh tonton video reaction saya berkaitan tentang isu berkenaan pada paparan akhir video ini. Sahabat-sahabat, kita kembali kepada isu. Apabila menonton video yang kita tengok tadi, timbul dalam benak kepala kita banyak persoalan apa jenis cerita kartun yang mahu disampaikan kepada kita. Tetapi ada beberapa perkara pokok yang perlu dipertanyakan. Antaranya, siapakah yang cerita kisah ini? Sebab kisah itu adalah kisah orang jahat dengan Faqih Muqaddam. Dan kedua-dua orang berkenaan, sama ada si jahat itu dan juga Faqih Muqaddam, kedua-duanya telah meninggal dunia. Oleh itu, siapakah yang cerita kisah pelik, ajaib dan juga merapu ini? Jika orang itu telah mati, bagaimana orang mati nak cerita kepada orang hidup? Jika orang itu masih hidup, bagaimana dia tahu cerita orang mati? Kalau yang cerita itu memang sebenar-benarnya adalah Bahar bin Smith, maka kita juga ada bunch of question. Pertama, adakah hanya dengan dakwaan sebagai Habib, Faqih Muqaddam ada kuasa untuk mengetahui perkara gaib dan dapat mendengar perbualan orang di kubur, sedangkan sahabat-sahabat Nabi Ridwanullahu alaihim ajma'in yang kita telah sepakat bahawa mereka semua itu dianggap sebagai wali itu pun tak pernah riwayat cerita berkenaan. Yang kedua, macam mana wali boleh halau malaikat Munkar dan Nakir menjalankan tugasnya yang diberikan terus oleh Allah Azza wa Jalla, sedangkan ketaatan para malaikat itu hanya kepada Allah, bukan kepada mana-mana wali dan juga para nabi. Apatah lagi Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak dapat melakukan hal yang dilakukan oleh Faqih Muqaddam. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, saya bacakan terjemahan sahaja kerana hadis ini adalah hadis yang panjang. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, katanya, ketika Nabi SAW berada di dalam satu kebun milik Bani Najjar di atas bagalnya dan kami bersama-sama baginda. Tiba-tiba bagal itu berpusing hingga hampir mencampakkan baginda. Tiba-tiba kelihatan 6 atau 5 atau 4 kubur. Baginda pun bertanya, siapakah yang mengenali tuan punya kubur ini? Lalu seorang lelaki menjawab, saya. Nabi SAW bertanya lagi, bilakah mereka meninggal dunia? Lelaki itu menjawab, mereka mati dalam syirik. Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburnya. Kalaulah tidak kerana kamu akan saling mengkebumikan,
pasti aku berdoa kepada Allah supaya memperdengarkan kepada kamu azab kubur yang aku dengar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sahabat-sahabat, di dalam hadis yang kita bacakan ini, Nabi hanya menyebutkan bahawa baginda mendengar ujian dan siksaan yang dikenakan kepada orang yang berada dalam kubur. Pun begitu, baginda Nabi SAW hanya dengar saja. Tidak pun baginda Nabi mengarahkan malaikat supaya berhenti kerana Nabi nak zikir. Taklah Nabi melampau seperti mana yang dilakukan di dalam cerita Faqih Muqaddam tadi. Sahabat-sahabat, kisah-kisah seperti dalam video yang kita tengok Habib Bahar bin Smith sebut tadi, ia hanya akan menciptakan orang ramai yang percaya kepada keajaiban-keajaiban melebihi kehidupan realiti, mengagungkan seseorang melebihi kadar patut yang sebenarnya. Cukuplah kita berdisiplin dengan menghadkan keajaiban-keajaiban itu hanya kepada yang telah diriwayatkan oleh Al-Quran dan hadis. Cerita-cerita Al-Quran dan hadis sudah pasti boleh dipercayai, sedangkan cerita-cerita wali itu dan wali ini boleh jadi adalah pembohongan yang keterlaluan. Boleh jadi bukanlah Al-Faqih Muqaddam tadi yang membuat satu pembohongan, tetapi pembohongan itu lahir daripada anak-anak murid atau followers yang mereka cerita untuk meninggikan darjat tok guru mereka, supaya orang kata tok guru aku lebih baik daripada orang lain. Sampaikan cerita kartun yang macam ni pun akan dianggap seperti kisah benar. Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasulah. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah, dan Rasulullah, utusan Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi ajar kita untuk tidak berlebih-lebihan mengangkat diri baginda, sedangkan beliau sangat layak untuk diangkat setinggi-tingginya. Tetapi hari ini apabila orang nak mengangkat wali-wali kesayangan mereka, mereka mengangkat lebih daripada diangkat baginda Nabi SAW. Tujuannya mudah sahaja, supaya orang tahu bahawa wali mereka itu hebat, wali mereka itu ajaib, dan wali mereka itu dekat dengan Tuhan. Minta apa pun akan dimakbulkan, dekat sungguh dengan Tuhan, sehingga perbuatan-perbuatan mereka itu sangat-sangat kemalaikatan. Manakala anak murid yang cerita ini pun akan mendapat manfaat daripada kehebatan wali itu, kerana mereka ini belajar daripada orang-orang yang hebat. Oleh itu, anda yang mendengar cerita-cerita hebat daripada tok guru wali, maka kamu juga perlu mengikuti dan perlu menghormati orang yang menyampaikan. Itulah yang dikehendaki oleh si pencerita ini. Merepek. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa mendapatkan sebarang manfaat bagi diriku dan tidak pula mampu menolak sebarang mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku mengetahui perkara gaib, tentulah aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpakan kemudaratan sedikit pun. Sedangkan aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Anda rujuk di dalam surah Al-A'raf ayat 188. Apabila seorang Nabi seperti Nabi Muhammad SAW pun tidak menguasai manfaat dan mudarat, seorang Nabi pun tidak mengetahui perkara gaib melainkan apa yang telah diberikan Allah, maka wali apatah lagi. Cerita-cerita wali merepek selalu membayangkan seolah-olah wali itu mengetahui perkara gaib, menjaganya serta menguasainya. Sedangkan Nabi SAW sendiri pun Allah suruh baginda jelaskan bahawa baginda tidak ada kemampuan untuk membolot nasib-nasib baik serta terbuka hijab sehingga mengetahui apa yang berlaku pada masa hadapan. Nabi berperang, lalu Nabi mencari jalan supaya mendapatkan kemenangan. Pun begitu, ada peperangan yang Nabi menang, ada peperangan yang Nabi kalah. Jika benar Nabi tahu perkara gaib, nescaya baginda akan sentiasa menang dalam peperangan. Bahkan tidak akan ada masalah langsung dalam kehidupan peribadi dan dakwah baginda. Sedangkan realiti
tidak menunjukkan hal berkenaan. Sahabat-sahabat, perkara gaib adalah ilmu Allah dan rahsia Allah. Dia tidak memberitahu kepada seseorang pun, melainkan orang-orang itu adalah orang yang dia redai, orang yang Allah redai dalam kalangan Rasul. Allah Ta'ala sebut dalam surah Jin ayat 26-27, ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah saja yang mengetahui segala perkara gaib, maka dia tidak memberitahu perkara gaib yang dia ketahuinya kepada sesiapa pun, melainkan kepada mana-mana rasul yang dia redai, maka dia mengadakan di hadapan dan di belakang rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasinya. Jelas Allah nak mengatakan bahawa hanya dialah pemilik perkara gaib. Orang lain tak boleh menguasai perkara gaib melainkan melalui jalan Allah Ta'ala. Jadi jangan senang-senang main dakwa perkara gaib, melainkan awak datangkan bukti yang sahih daripada Quran dan Sunnah. Sahabat-sahabat, saya ingin tegaskan kepada anda bahawa projek memandaikan umat dengan ilmu tidak boleh dihentikan atau dilambatkan. Kerana jika ia dihentikan, maka akan lebih banyak penyelewengan yang akan dilakukan oleh orang-orang seperti Bahar bin Smith, anak-anak murid dia dan seumpama dengannya. Kita kena bimbangkan generasi kita dan masyarakat kita. Anak-anak kita sangat mudah terpengaruh dengan orang yang dianggap sebagai agamawan seperti Bahar bin Smith. Dia dakwa diri dia sebagai berketurunan Nabi, tetapi akhlaknya memang jauh daripada Nabi, bengis dan juga gangster. Dia dakwa belajar agama, tetapi sering kali hisap rokok, bengis dan sering cerita benda-benda yang merapu. Benda macam ni sahabat-sahabat, mungkin kita rasa tak ada masalah, semua orang boleh tahu, nampak sangat cerita kartun, tetapi ia sangat mendorong anak-anak kita, orang-orang muda yang terikut-ikut dengan trend semasa, terikut-ikut dengan emosi untuk mengikuti orang seperti Bahar bin Smith. Oleh itu saya nak ajak kita semua untuk didik diri kita dengan membiasakan dengan kisah-kisah yang sahih, riwayat-riwayat yang betul-betul datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bersihkan otak kita dengan kisah-kisah yang benar daripada sumber Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu sahabat-sahabat, sejak beberapa tahun lepas, saya dan juga tim telah berusaha sangat-sangat keras untuk menterjemahkan sebuah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Bahkan kitab ini sangat sukar ditemui terjemahannya di dalam bahasa Melayu Malaysia. Oleh itu saya dan tim terjemahkan kitab Sahih Al-Bukhari dengan lengkap. Buku yang anda lihat ini, ia adalah kitab Sahih Al-Bukhari yang kita telah berjaya terjemahkan secara lengkap ke semua hadis yang berjumlah 7,563 hadis. Kami dah terjemahkan kesemuanya. Bahkan kami dah susun elok-elok supaya anda dapat faham dan mudah meneliti ucapan baginda Nabi SAW. Seluruh umat Islam, sama ada ustaz, ustazah, pensyarah, pengkaji dan peneliti akan menggunakan kitab ini apabila mereka mahu meneliti kisah-kisah, cerita-cerita dan riwayat-riwayat yang sahih. Oleh itu saya nak kita semua ambil peluang untuk turut memanfaatkan kitab Sahih Al-Bukhari. Saya yakin dan percaya apabila anda membaca kitab Sahih Al-Bukhari secara rutin, ia akan dapat mengubah cara fikir diri anda dan juga keluarga anda. Saya letakkan link dekat bahagian description, anda boleh beli di situ. Harga asalnya RM655, tetapi sekarang anda boleh beli dengan harga RM59.90 untuk pakej ansuran bulanan. Semoga Allah Ta'ala terus memuliakan kita dengan ilmu, iman dan taqwa. Pergi dekat link yang ada di bawah. Moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Saya harap video hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga boleh mendapat manfaat yang sama. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.